الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Amma ba'. Yang dirahmati Allah, ustazah pengurusi majlis, walaupun dalam keadaan tidak berapa sihat, mudah-mudahan kita doa sama-sama, mudah-mudahan puan pengurusi kita disembuhkan dengan qadar yang segera dan Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan beliau insya-Allah. Dan seterusnya, hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada pasangan kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan bapa mertua kita. Seterusnya kepada seluruh ahli keluarga kita, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebelum saya nak mulakan kuliah kita, sekali lagi saya nak minta semua kita letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. InsyaAllah kita akan sama-sama berselawat ke atas Nabi SAW. Ambil tangan kanan, letak di dada sebelah kiri. InsyaAllah kita akan berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala
سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi Allah Taala pilih kita pada pagi yang mulia ini untuk duduk dalam majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama selalu berpesan kepada kita. Ulama kata kalau nak jadi tetamu Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti, janganlah kita malas untuk menjadi tetamu-tetamu Allah sewaktu kita sedang hidup di atas muka bumi Allah ini. Dengan kita menghadirkan diri ke masjid-masjid, ke surau-surau, ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama sebut apabila kita duduk dalam majlis ilmu sebenarnya kita sedang duduk di dalam majlis para nabi dan rasul. Sebab para nabi dan rasul itu tidak duduk di dalam majlis-majlis yang melalaikan diri daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah rahmati Allah sekalian. Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Dhar. Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu mempelajari satu bab daripada ilmu Allah. Sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah. Maka lebih baik, kata Rasulullah, daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab tu kelebihan menuntut ilmu ni cukup besar. Ya, cukup besar. Di antaranya Nabi sebut bila duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kecil kita. Allahu Akbar. Dan dosa kita ni banyak ke sikit, ibu ayah sekalian? Banyak. Siapa yang dosa dia sikit, angkat tangan, nak bagi RM2. Kan? Semua kita ni dosa banyak. Allahu Akbar. Nah, daripada kita mula start pada umur kita balik dulu ni, sampailah ni dosa punya banyak. Banyak sungguh. Nah, apatah lagi zaman muda remaja dulu ni. Zaman orang kata apa? Gila-gila remaja dulu ni. Kan? Gila-gila remaja zaman Azroy. Kan? Lagu kita dengar sambil naik motor tu. Ku jejak jalan yang berliku. Kan? Zaman tu, membujur lalu melintang sapu. Maklumlah remaja. Bukan dikira apa dah waktu tu. Halal haram pun tak ada. Zaman duk bercinta macam-macam. Ibu ayah sekalian. Cinta dengan orang lain, lain kali kahwin dengan orang lain. Pergi mana pun naik motor sekali. Depan ni naik motor ni. Yang boyfriend dia duk kerja tekan brake. Lopak tak ada pun brake. Kan? Apa nama, bendui tak ada pun brake. Bonggol tak ada pun brake. Lain kali bila brake, dua-dua duduk dalam raga motor. Kan? Dan belakang lagi boleh duduk 4, 5, 6 orang lagi. Waktu tu apa tu? Waktu tu cinta monyet. Lebih kurang macam cinta buruk mak ye lah lagu tu. Kan? Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Waktu tu dosa tak? Dosa. Allahu Akbar. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, peringat kat kita dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah Ta'ala peringat kita dalam Quran, Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala kata sebaik-baik, sekecil-kecil zarah kebaikan yang kita buat waktu kita hidup atas dunia dulu, semua boleh tengok. Walaupun kebaikan itu sebesar zarah, kita boleh tengok. Bila? Di hari akhirat esok. Begitu juga kata Allah, sekecil-kecil zarah kejahatan yang kita buat waktu kita hidup atas muka bumi Allah, yang mana kita tak sempat bertaubat waktu kita hidup, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran untuk kita semua. Sebab itu waktu hidup inilah kata ulama untuk kita buat pilihan. Sama ada kita nak pilih neraka ataupun syurga. Dunia ni lah. Kita nak buat pilihan apa pun atas dunia ni. Waktu nyawa kita sebelum sampai di ghar-gharah, belum sampai di kurungkung. Waktu ni lah untuk kita buat pilihan. Sama ada kita nak balik bertemu dengan Allah, untuk kita balik rumah kita yang asal, iaitulah syurga Allah, ataupun tempat yang penuh dengan kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Dunia ni lah ibu ayah sekalian. Dunia ni. Lepas mati boleh buat pilihan tak? Tak boleh dah. Bila mati baru disebut ke Allah, ya Allah, kami tak mau masuk neraka, ya Allah, kami nak masuk syurga. Bolehkah waktu tu? Tak boleh dah. Allahu Akbar. Sebab tu yang paling takut pada saat kita, waktu bila yang paling takut sekali? Waktu kita menghadapi sakaratul maut. InsyaAllah sebelum saya masukkan cerita kita, di manakah amalan kita selepas Ramadan, saya nak masuk dulu berkaitan dengan dahsyatnya sakaratul maut. Tajuk dia, dahsyatnya sakaratul maut. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Ulama selalu menyebut, kita mengetahui bahawa satu masa nanti akan tiba saat sakaratul maut dalam kehidupan kita. Apa maksud sakarat? Sakarat ni maksud dia mabuk. Bila sebut sakaratul maut, iaitulah mabuk nak mati. Sakaratul maut ini adalah sakit nak ataupun mabuk nak mati. Sakarat tu mabuk. Sakarat merupakan saat sebelum kita berada di alam barzah yang hampir dengan kematian. Ketika itu, kata ulama, merupakan saat yang perlu kita lalui pada sesetengah manusia. Ia adalah waktu yang paling penting kerana penentuan ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi SAW. Setiap amalan ini berdasarkan kepada penyudah di dalam hidup kita. Malah di dalam kehidupan kita, baginda mengingatkan agar kita sentiasa berdoa, ya Allah, tolong sudahkanlah kehidupan kami ini, ya Allah, dengan husnul khatimah. Dan jangan sekali-kali matikan kami di dalam keadaan su'ul khatimah. Ini Nabi ajar kita ibu ayah sekalian. Dan Nabi peringat kat kita bahawa penyudah kita sebenarnya dipengaruhi oleh segala amalan yang kita buat waktu kita hidup atas muka bumi Allah ni. Rupanya sakaratul maut kita ni kita akan hadapi berdasarkan kepada amalan kita waktu kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Sebab itu beruntung ibu ayah sekalian. Allah Ta'ala pilih kita. Dan saya sangat-sangat kagum dengan SPAQ. Subhanallah. Yang boleh buat anjur kuliah tiap-tiap pagi. Subhanallah. Ustaz tak boleh hadir. Cari pula ustaz ganti. Subhanallah. Inilah tugas kita sebenarnya hidup atas dunia. Yang disebut oleh ulama sebaik-baik taat, iaitulah sibukkan diri dengan majlis ilmu. Allahu Akbar. Esok ni kita ni seronok lah. Sebab tu kita terima kasih sangat-sangat kepada seluruh AJK yang terlibat. Allahu Akbar. Dia betul-betul lumuh duk buat kerja-kerja dakwah ni bukan senang. Sedarlah bahawa kita ni sebenarnya adalah duta-duta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Esok bila kita balik bertemu dengan Allah, kita akan duduk dekat dengan baginda Nabi SAW. Dan waktu itu kita seronok ni tak tahu nak habaq dah. Sebab apa? Sebab kita berjaya menjalankan misi baginda Nabi SAW. Sebab itu pendakwah sebenarnya bukan ustaz-ustaz yang saja yang terlibat dengan dakwah ni. Sebenarnya diri kita juga sebenarnya adalah duta-duta kecil kepada baginda Nabi SAW. Kerana kita adalah pembantu-pembantu khadam kepada baginda Nabi SAW. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu ulama menyebut sakarat terbahagi kepada dua. Sakaratul maut ini terbahagi kepada dua. Apa dia ibu ayah sekalian? Sakarat ada dua. Yang pertama sakarat yang membahagiakan. Dan yang kedua adalah sakarat yang menjadikan kecelakaan kepada seseorang berdasarkan kepada amalannya sepanjang dia hidup di atas muka bumi Allah. Beruntunglah orang yang duduk atas dunia ni sibuk dengan majlis ilmu. Kemudian sibuk dengan buat amal ibadah kepada Allah. Yang sibuk menjaga hubungan dengan Allah. Yang sibuk menjaga hubungan sesama manusia. Sudah pastilah amalannya akan menyelamatkan dia pada saat menghadapi sakaratul maut. Orang yang hampir dengan kematian, kata ulama, di antara perkara yang akan diubah oleh Allah ialah masa yang dirasakan menjadi panjang. Ni kita kena ingat. Apabila orang yang menghadapi sakaratul maut, maka dia akan rasa sesuatu. Di antaranya, kata ulama, Allah Ta'ala jadikan sakarat itu menjadi cukup panjang. Hak ni. Orang yang nak mati, dia akan rasa sakarat dia sakit tu, semasa dia cukup panjang. Dan pada waktu itulah dia akan rasa dahaga yang amat sangat. Pada waktu itulah dia akan rasa lapar yang amat sangat. Allahu Akbar. Kita semua pasti akan melaluinya. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan. Hanya amalan yang dibawa. Allahu Akbar. Waktu tu, waktu kita mati, adik-beradik kita semua pakat mai ziarah kita. Dan bila kita dimandikan, pakat mai tolong mandi kita, gosok kita. Bila kita dilap, kemudian buat pi ke depan untuk dikafankan. Allahu Akbar. Waktu tu sayu ni tak tahu nak abang. Kita pun duk tengok mak kita, ayah kita, adik-beradik kita yang balik bertemu dengan Allah. Bagaimana keadaan kita. Itulah kita sebenarnya. Allah Ta'ala perlihatkan di hadapan kita waktu tu. Kita cium jenazah waktu tu. Begitulah juga kita esok ni. Jenazah kita akan dicium oleh anak-anak kita pada waktu itu. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Cuma beruntungnya kita adanya anak-anak yang soleh. Sebab itu kata ulama, perhati tengok anak-anak kita. Hak mana satu ni hak nak mandi jenazah aku esok ni. Tengok, perhati tengok hak mana satu ni nak doa kat aku ni. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kalau tak ada anak-anak kita ni nak doa kat kita, maknanya apa dia lagi yang nak tolong kita? Sudah pastilah amal ibadah kita. Sebab tu kalau bila kita dapat ilmu, beramal je. Tak boleh buat semua, buat juga satu, dua dalam hidup kita. Jangan kita tinggal terus. Cuma yang kita kena istiqamah Quran, baca jangan tinggal. Sebab bila masuk dalam kubur, malaikat muka dan nakir dia akan halau semua amalan kita. Amalan sembahyang, malaikat halau. Amalan zakat, malaikat halau. Sedekah, malaikat halau. Kecuali satu amalan yang malaikat tak boleh halau, iaitulah membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan saat ini kata ulama, apabila dirasakan sakaratul maut itu, rasa dia panjang. Padahal orang yang hidup tengok loh dia mati sat ya, mudahnya dia mati. Padahal
bagi orang yang nak mati, dia rasa sakarat itu cukup panjang. Dan saat ini, kata ulama, dibuka hijab di depan matanya. Dan kita akan mula melihat bagaimana para malaikat turun untuk mencabut nyawa, membawa bahan-bahan yang akan digunakan untuk tujuan tersebut. Allahu Akbar. Sebab tu kita perasan tak bila orang yang nak meninggal dunia ni, dia akan rasa, dia akan habaq kat kita. Dia bagi tahu kat kita, ni awak ni ramai sangat duk mai ni. Ramai, orang mai rumah kita ni pasal apa ni? Kita pun beralih tengok, tak ada orang pun. Rupanya yang dia duk nampak tu siapa dia? Ialah malaikat-malaikat Allah. Yang turun pada waktu itu untuk mencabut nyawanya. Allahu Akbar. Dia duk tengok, ramainya orang ramai pakai putih semua ni. Itulah dia, kata ulama, ialah malaikat. Malaikat dia turun ni, dia bawa bahan-bahan yang akan digunakan untuk tujuan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Aziz, anak Adam akan ditegur oleh malaikat. Orang yang akan menghadapi sakaratul maut, maka malaikat akan menegurnya. Malaikat kata apa? Malaikat kata, wahai anak Adam, aku telah mencari setitis air untuk kamu minum. Sudah tidak ada. Allahu Akbar. Ni Allah Ta'ala hantar mai dulu. Bagi tahu kepada orang yang nak mati ni. Malaikat kata apa? Wahai anak Adam, aku dah cari dah setitis air untuk kamu telan. Sudah tidak ada. Aku telah cari selangkah untuk kamu melangkah. Sudah tidak ada. Aku telah mencari satu patah perkataan yang keluar daripada mulut kamu. Sudah tidak ada. Allahu Akbar kabira. Maka kata malaikat, wahai roh yang sedang berada di dalam jasad, sila keluar daripada jasad ini sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Bayangkan ibu ayah sekalian, waktu kita duduk tidur, tiba-tiba terdengar bisikan macam tu. Maknanya habislah. Dan tengah duduk tidur elok-elok, tiba-tiba dengar bisikan, wahai anak Adam, aku telah cari satu titis air untuk kamu minum. Sudah tidak ada. Wahai anak Adam, aku telah mencari satu patah perkataan untuk kamu cakap. Sudah tidak ada. Wahai anak Adam, aku telah mencari satu langkah untuk kamu langkah. Sudah tidak ada. Wahai roh yang sedang berada di dalam jasad, sila keluar sekarang. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita tengok satu kisah seorang wali Allah namanya Ibrahim Adham. Ibrahim Adham ni wali Allah. Beliau waktu nak tidur, menguap ni, tutup mulut dalam keadaan menggetar badan. Pasal apa? Mengantuk tapi takut nak tidur. Allahu Akbar. Nak tidur takut. Pasal apa? Takut bila tidur dalam keadaan tidak melakukan amal ibadah kepada Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawanya. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang bila mengantuk, letih sangat, tak kata orang lain, saya sendiri. Kadang-kadang tidur, doa pun tak baca. Allahu Akbar. Sedangkan Ibrahim Adham, seorang wali Allah, bila nak tidur ni mengetak tangan-tangan ni. Nak tidur. Tu pun takut. Allahu Akbar. Wali Allah. Sebab itu wali-wali Allah ni dengan kita jauh bezanya ibu ayah sekalian. Kita tengok seperti mana Rabi'atul Adawiyah. Beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Seandainya aku buat amal ibadah ini, ya Allah, kerana takutkan kepada neraka-Mu, ya Allah, Kau ambillah aku, ya Allah. Kau campakkanlah aku dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, seandainya aku buat amal ibadah ini, ya Allah, semata-mata untuk mendapatkan syurga-Mu, ya Allah, maka Kau ambillah syurga ini. Kau berikanlah kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya aku buat amal ibadah ini, ya Allah, semata-mata kerana-Mu, ya Allah, maka janganlah Engkau aniaya aku, ya Allah. Allahu Akbar. Beza kan? Dan doa kita dengan doa wali-wali Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Kita ni doa boleh masuk syurga seronok tak sangka dah. Sehingga kan kita lupa kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kita. Sedangkan Nabi kita duk berdoa siang dan malam. Kerana nak menyelamatkan kita. Kerana sayangkan kita. Untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kata ulama lagi, pada waktu inilah kita akan melalui satu saat yang disebut dengan sakarat. Lepas saja dengar suara malaikat yang mai tegur tadi ni, maka pada waktu inilah kita akan melalui saat sakarat. Dan mengalami kesakitan yang amat sangat. Allahu Akbar. Sakit sakaratul maut ni sakit macam mana ibu ayah sekalian? Kata ulama, bila kita mati dah, kemudian apabila ditiup sangkakala yang kedua, maka kita semua akan dibangunkan di mahsyar pada ketika itu. Dan pada waktu itulah kata ulama, sakitnya sakaratul maut, kita akan rasa seperti semalam saja kita meninggal dunia. Allahu Akbar. Walaupun dah mati dah beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, tapi bila kita dibangunkan semula di mahsyar, maka sakitnya sakaratul maut, kita akan rasa seperti semalam saja kita meninggal dunia. Allahu Akbar. Doalah sungguh-sungguh Nabi kata. Minta pada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan kau matikan aku, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Ingat ibu ayah sekalian, lepas mayang doa, minta sungguh-sungguh. Nabi kita kekasih Allah pun sakit sakaratul maut. Sampai Nabi kata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku ni kekasih Allah. Allahu Akbar. Tu pun malaikat maut kata, inilah cara yang paling lembut aku ambil nyawa manusia, kata malaikat maut. Terus Rasulullah pun sakit, apatah kita ni, insan yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika digambarkan kata ulama sakitnya kematian ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, semua bahagian anggota tubuh yang disentuh akan merasai sakit sehingga rasa itu menjalar di dalam darah. Sehingga sakit itu menjalar di dalam daging tulang-tulangnya. Ketika tiba saat nyawanya akan dicabut, urat saraf orang yang hampir dengan kematian akan merasa sakit. Begitu juga sendi-sendi dan setiap akar-akar rambut hingga ke hujung kaki. Hujung jari kaki akan jatuh sedikit demi sedikit. Sakitnya sakaratul maut itu dikatakan bagai ditikam dengan 100 libasan pedang. Terasa bagai digergaji, digunting tubuh badan. Terlalu menyakitkan sehingga jeritan suara tidak kedengaran. Dan rasa sakit itu memuncak sehingga menembusi ke dasar hati. Akibatnya, hilang semua tenaga dan semua anggota badan jatuh serta menjadi sangat lemah. Tidak berdaya untuk meminta pertolongan sekalipun. Kesakitan akibat sakaratul maut sehingga melumpuhkan akal, membungkam lidah dan melemahkan semua sendi-sendi. Sebenarnya pada saat itu, ingin sekali dia berteriak dan bertempit untuk memohon pertolongan. Namun tiada kuasa dan kemampuan untuk melakukannya. Allahu Rabbi. Ini sakitnya sakaratul maut. Yang rata-rata kita tak pernah merasainya. Allahu Akbar. Jika digambarkan macam ni punya sakit pun kita dah boleh rasa dah. Allahu Akbar. Sebab tu beruntung orang yang duduk dalam majlis ilmu, dia boleh tahu apa yang akan berlaku kepada diri dia dan apakah persiapan yang perlu dia buat untuk dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitabnya Tazkirah fi al-Amwat menjelaskan pada ketika inilah malaikat mula masuk.
Malaikat daripada kumpulan yang pertama akan memasuki tubuh melalui hujung kaki terlebih dahulu. Tarikan melalui hujung kaki sehingga ke bahagian lutut, memutuskan urat-urat di dalam tubuh badannya. Sampai peringkat dia tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Hanya kedengaran dengusan nafas ketika menahan kesakitan. Duk tahan sakit, duk. Allahu Akbar. Pada peringkat kedua, malaikat mula menarik roh daripada bahagian lutut hingga ke bahagian perut. Roh akan mula turun ke bawah pusat dan mula kesejukan. Ketika itu warna kulit akan berubah menjadi keabu-abuan, mirip kepada warna tanah liat. Sekujur tubuh di bahagian dalam dan luar akan merasa sakit dan pedih. Bola mata akan terbeliak memandang ke atas. Lidahnya akan mengerut masuk ke dalam. Bibir akan mengetap dan tertarik ke belakang. Dan bagi lelaki, kedua-dua buah zakarnya terangkat naik kerana menahan kesakitan. Kemudian, keadaan hujung jari jemari berubah warna menjadi hitam kehijau-hijauan dan badan mula menjadi kaku. Tapak kaki mula menjadi sejuk. Kemudian menjalar ke bahagian betis dan paha. Sehingga sakarat tiba di bahagian kerongkong ataupun halqum. Urat-urat di bahagian perut akan terangkat naik. Pada waktu inilah tiba saat yang sangat penting dan kelihatan titik-titik peluh pada bahagian dahinya. Beruntunglah mereka yang mengalami keadaan seperti ini. Kerana di saat itu dia dapat melihat rahmat dan tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah sekalian, Nabi SAW menyebut bagi orang yang menghadapi sakaratul maut, tiba-tiba dahinya berpeluh, kata Rasulullah. Maka pada waktu itu kita akan dapat tahu itulah dia, kata Rasulullah, di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadapi sakaratul maut. Dahinya berpeluh pada waktu itu, kata Rasulullah. Sebenarnya dia sedang melihat tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan dahi kita berpeluh. Dalam keadaan kita sempat melihat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ini malaikat mula turun. Malaikat akan berubah kepada wajah ayah dan ibunya. Serta meminta agar tidak bimbang dan takut dengan kematian. Dengan menyampaikan khabar gembira bahawa syurga Allah sedang menanti bagi mereka yang beriman kepadanya. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Nah, malaikat pula mai bagi semangat kepada dia. Dan kata ulama, banyakkan berselawat ke atas Nabi. Kerana Nabi kita akan bantu kita pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Nabi akan memberi ketenangan kepada kita. Sebab itu Nabi kata, siapa yang selawat ke atasku pagi 10, petang 10, Nabi kata, aku jamin dia akan mendapat syafaat daripadaku. Sebab tu saya mulakan tadi dengan 10 kali berselawat ke atas Nabi. Petang nanti jangan lupa pula selawat ke atas Nabi. Dan Nabi kata, siapa yang berselawat ke atasku sehari tak kurang daripada 1000 kali, maka sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, petua dah ada dah. Tinggal masanya untuk kita buat sama-sama, ibu ayah sekalian. Nah, saya insya-Allah setiap hari tidak akan kurang selawat saya ke atas Nabi sebanyak 1000 kali. Ini bukan nak riak, tetapi sebagai orang kata pun nak bagi motivasi. Sibuk mana pun kita, selawat ke atas Nabi jangan tinggal. Sebab kita tahu, kita ni banyak dosa kepada Allah. Mudah-mudah dulu kita banyak tinggal semayang. Mudah-mudah dulu kita tak jaga aurat kita. Mudah-mudah dulu kita salam tak kira siapa. So, janji hari raya. Salam habis. Yang bukan muhram pun kita salam, semua pakat salam habis. Pasal apa? Sebab waktu tu kita jahil. Dosa tak waktu tu? Dosa.
Sebab tu banyakkan berselawat ke atas Nabi SAW. Pada saat itulah kata ulama, wajahnya akan menjadi sangat jernih dan mula melihat tempatnya di dalam syurga. Apabila rohnya mulai keluar melalui mata, mulutnya secara pantas akan menyebut La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Keluar sahaja rohnya. Roh siapa ni? Roh orang yang beriman. Lalu disambut oleh 600,000 para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bayangkan ibu ayah sekalian. Roh itu adalah roh kita. Berebut malaikat 600,000. Berebut untuk menyambut roh kita pada saat dan ketika itu. Di dalam hadis riwayat Barik bin Aziz, Rasulullah SAW menjelaskan, di saat roh keluar daripada jasad seumpama air yang mengalir daripada cerek dan dimasukkan ke dalam bekas. Setelah roh dimasukkan ke dalam bekas itu, maka seluruh alam akan berbau harum dan para malaikat menyebut, beruntunglah dia, beruntunglah dia, beruntunglah dia kerana tergolong di dalam kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 2 makhluk di muka bumi ini yang tidak dapat menghidu keharuman daripada roh itu, iaitulah jin dan manusia. Apabila orang yang beriman meninggal dunia, roh wanginya roh orang yang beriman ni tidak dapat dihidu oleh 2 jenis makhluk, iaitulah manusia dan juga jin. Lain semua dapat berbau harumnya roh jasad orang yang beriman. Roh orang yang beriman. Roh akan keluar daripada jasad dan malaikat akan membungkus roh ini dengan bungkusan kasturi. Lalu roh akan dinaikkan ke langit yang pertama. Malaikat yang menjaga langit yang pertama akan bertanya, roh siapakah ini? Dan dijawab oleh malaikat yang membawa roh tersebut, roh ini adalah roh Fulan bin Fulan. Para malaikat berkata, beruntunglah dia, beruntunglah dia, beruntunglah dia kerana ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinaikkan roh tersebut ke langit kedua dan seterusnya hingga ke langit yang ketujuh. Apabila dihadapkan di hadapan Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, tentukan dia di dalam syurga Iliyin. Lalu roh itu akan diturunkan terus, lalu diletakkan di hujung kepala jenazah. Pada saat ini, kita akan mula hidup di alam yang ketiga dan akan nampak bagaimana jasad diuruskan dan sebagainya. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, apabila roh kita diturunkan semula, daripada langit diturunkan semula ke bumi, lalu diletakkan roh kita di hujung jasad kita. Dan pada waktu itulah, kita sedang melihat roh jasad kita sedang dimandikan. Waktu tu roh duk tengok jasad dimandikan. Roh berkata, mati dah aku hari ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tengok sendiri, nampak tengok, ya Allah. Mati sungguh dah aku hari ni. Allahu Akbar. Dia roh orang yang beriman. Lalu dia berkata kepada ahli keluarga dia, segerakan aku, segerakan aku. Minta suruh cepat pula. Allahu Akbar. Berbanding dengan roh orang yang tidak beriman, yang banyak dosanya kepada Allah. Pada saat rohnya diturunkan semula, dia tengok ada adik-beradik dia yang duk menangis. Dia kata, oh hampa duk menangis apa? Waktu aku hidup dulu, hampa tak pernah ajak aku pun pergi semayang di masjid. Waktu aku hidup dulu, tak pernah pun ajak aku main mengaji sekali dengan hampa pun. Dulu waktu aku duk hidup, pasal apa? Hampa tak pernah ajak aku join main mengaji. Tak pernah cerita kat aku tentang kebaikan menuntut ilmu. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Roh marah. Roh siapa ni? Roh orang yang tak beriman kepada Allah. Bayangkan pada saat sakaratul maut pun dah dahsyat dah. Apatah lagi pada saat berada di alam barzah. Allahu Akbar.
Sebab itulah kata ulama, Nabi pun peringat kita bahawasanya penyudah kita bergantung kepada amalan kita waktu kita hidup di atas muka bumi Allah. Mudah-mudahan asbab bila kita duduk dalam majlis ilmu ini akan memudahkan kematian kita pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu pada pagi yang mulia ini, kita tanya balik diri kita. Dengan amalan yang kita buat, lebih-lebih lagi dengan Ramadan yang kita lalui baru-baru ni. Di manakah amalan kita selepas berakhirnya Ramadan? Di manakah tarbiyah Ramadan yang telah kita lalui? Adakah kita dapat istiqamah dengan melakukan amal ibadah tersebut? Cuma pada pagi yang mulia ini saya nak peringat diri saya dan kita semua. Apabila berakhir saja Ramadan, kita semua menyambut Syawal. Bila menyambut Syawal, ada orang yang sambut Syawal sungguh-sungguh. Yang menyebabkan dia lupa pula tentang kelebihan yang ada dalam bulan Syawal. Di antaranya apa dia? Iaitulah berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Sabda Nabi SAW, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka siyami dahri." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, kemudian dia sambung pula puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka sesungguhnya dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya, dalam bulan Syawal ni, jangan kita lupa untuk kita puasa 6 hari lagi dalam bulan Syawal. Saya ingat ada yang dah puasa dah. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan. Sebab apa? Sebab besar pahala dia. Puasa 6 hari ya. Tapi bila sambung saja 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Tahniah kepada ibu ayah yang dah puasa dah. Dia puasa 6 dalam bulan Syawal. Saya tak mula hari, saya nak mula minggu depan. Kan? Sebab kalut dengan raya dan sebagainya. Raya, kenduri. Hari ni pun ada kenduri lagi. Subhanallah, tabarakallah. Cuma saya nak pesan, jangan tinggal. Sibuk tahun mana pun, jangan tinggal puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu Ramadan Allah Ta'ala wakmai kita mentarbiah kita. Sebab tu kita tengok balik. Kalau Ramadan ni mai dalam kehidupan kita, habis bulan Ramadan, kita pun tak buat dah. Baca Quran pun tak. Kemudian bangun solat malam pun tak dah. Semayang pun semayang di hujung-hujung waktu dah. Maknanya Ramadan yang kita lalui baru-baru ni gagal. Quran pun tak baca dah. Allahu Akbar. Bulan Ramadan kita masuk grup tadarus, kita boleh baca sampai habis Quran. Tiba-tiba mai bulan Syawal, bulan-bulan lain, kita abaikan Quran pun kita tak baca dah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu amalkanlah. Habis tak ada pun amal surah-surah yang Nabi sebut, di antaranya surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni akan menyelamatkan kita waktu berada di alam barzah. Jangan tinggal. Dan dalam surah Al-Mulk ada satu ayat 14. Siapa yang rajin amal ayat ni, insya-Allah banyak kelebihan dia. Ayat 14 dalam surah Al-Mulk apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kan? Ulama sebut siapa yang amal ayat ni, ayat 14 dalam surah Al-Mulk, dia sambil bawa kereta ya, dia baca. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dia buat wirid. Wirid dalam hidup dia. Di antara kelebihannya kata ulama, Allah Ta'ala akan bagi kat dia kelebihan, dia boleh tahu bila dia akan meninggal dunia. Dia boleh rasa, dia boleh tahu bila dia akan mati. Agak-agak dia nak amal dah ayat ni. Nak amal dah.
Rasanya pakai tak aman dah ustaz. Oi, pasal apa? Pasal dia boleh tahu dia nak mati bila. Dia tahu, takutlah pakai tak aman. Kan, Allahu akbar. Maknanya kita ni dengan kematian takut sungguh. Nah, takut sungguh. Tetapi takut kita yang kita sedih, takut dalam keadaan tak buat persiapan apa pun. Ha? Sebab tu Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku pun takut mati juga ya Rasulullah." Tapi Rasulullah kata, "Kamu takut mati, tapi kamu buat persiapan." Yang Nabi bimbang orang yang takut mati tapi tak buat persiapan apa pun. Ya? Baca Quran pun tak, sembahyang 5 waktu pun tak. Allahu akbar. Ya? Sebab itu kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala dalam kitab Hidayatus Salikin, beliau menyebut esok kita semua di hari akhirat ada 3 golongan. Ada 3 golongan di padang mahsyar esok. Golongan yang pertama kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, iaitulah golongan yang pertama ialah golongan sejahtera. Golongan yang kedua ialah golongan yang beruntung. Dan golongan yang ketiga ialah golongan rugi. Siapa dia golongan yang sejahtera? Golongan yang pertama. Golongan pertama ni golongan sejahtera. Siapa dia golongan sejahtera ni? Golongan sejahtera ni iaitulah orang yang hidup atas dunia. Dia buat hak wajib, kemudian dia tinggal perkara yang dilarang oleh Allah. Sembahyang fardu 5 waktu dia buat. Sembahyang sunat? Oh, sembahyang sunat. Oh, tidak done. Kan, sembahyang sunat tak buat. Dia semua tak done. Orang kata, "Oi, jom kita pergi mengaji." Oh, tidak done. Tidak done. "Oi, jom kita pergi sembahyang berjemaah." Oh, tidak done. Pasal malam? Pasal malam tak done. Pasal malam pi tak done. Tak done malam pi dah. Kan orang Kedah kata. Jenis nak buat apa semua tak done. Nah, tapi nak mengaji semua tak done. Nak belajar tak done. Baca Quran tak done. Hak lain tak done. Kan? Hak ni yang bahaya. Nah, hadirin hadirat mati Allah sekalian. Golongan yang kedua, golongan yang beruntung. Siapa dia golongan beruntung ni? Waktu dia hidup atas dunia, hak wajib dia buat. Kemudian hak sunat pun dia buat. Kemudian perkara yang dilarang oleh Allah, dia tak buat. Golongan apa ni? Golongan yang beruntung. Dia puasa sunat, dia sembahyang sunat. Semua hak sunat-sunat dia buat. Subhanallah, tabarakallah. Kemudian golongan yang rugi siapa dia? Golongan yang rugi ialah hidup atas dunia, hak wajib, hak Allah Ta'ala suruh, hak wajib dia tak buat. Tetapi hak Allah Ta'ala larang, dia buat. Na'udzubillahi min zalik. Golongan ni akan rugi esok di hari akhirat. Rugi sungguh-sungguh. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan ini. Sebab itu kita tengok madrasah Ramadan mengajar kita untuk kita bangun solat malam tiap-tiap malam hari tu ni dalam bulan Ramadan. Cek balik aku boleh bangun ke tak lah ni. Tengok boleh, alhamdulillah. Maknanya Ramadan datang baru-baru ni memberi manfaat kepada aku dengan aku menghidupkan solat malam aku. Allahu akbar. Solat malam ni solat ahli syurga. Kita semua nak masuk syurga. Ada tak dalam grup kita ni tak mau masuk syurga? Kan tak ada. Ada tak yang nak duduk tengah-tengah? Dia kata aku syurga tak mau masuk, neraka pun tak mau masuk. Hantu nak duduk tanah, duduk tengah-tengah. Sebab tu golongan hak duduk tengah-tengah ni esok di hari akhirat. Oh, dia menyesal tak tahu nak abang. Dia duduk tengok syurga tu, dia teringin tak tahu nak abang dah. Dia kata, awaklah aku duduk atas dunia lu tak buat sungguh-sungguh amal ibadat. Allahu akbar. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sebab itu saya nak pesan pada diri saya dan kita semua. Kita ni, bila kita mati, mati ni apa dia? Mim pawausin, mati. Bila kita mati, mim pawausin, mati, maka selepas itu kita akan dimandikan. Selepas kita dimandikan, maka kita pun akan dibawaunga kat wausin. Bawaunga kat wausin. Apa dia? Bungkus. Kita akan dibungkus. Lepas kita bungkus, orang bawa kita pergi masjid, orang pun sembahyang jenazah kita.
orang buat pi ke tanah perkuburan, orang buat turun kita dalam lahat, orang pun kak mim bawau sin kambus. Kak mim bawau sin kambus. Habis orang kambus, orang baca talqin. Habis orang baca talqin, orang pun baramim bawau sin. Apa dia? Berambus. Ha. Maknanya bila mim pawausin mampus, lepas mampus bawanya kak wausin bungkus. Lepas bungkus kak mim bawausin kambus. Lepas kambus orang baca talqin, lepas orang baca talqin orang pun baramim bawausin. Apa dia? Berambus. Maknanya belakang bunyi bus. Kan? Bunyi pus belakang. Nah, maknanya yang akan duduk bersama dengan kita ialah amal ibadah kita. Mampus, bungkus, kampus, berambus. Siapa pun tak mau duduk dengan kita. No? Sayang terang mana atas muka bumi. Sehidup semati kononnya. Tapi bila mati orang tak duduk dengan kita lah. Nah, habis lah. Tak ada dah. Nah? Allahu Akbar. Itulah kita. Nah? Bila kita balik bertemu dengan Allah, tak ada siapa pun yang akan duduk menemani kita kecuali ialah amal ibadah kita. Sebab itu Nabi SAW sebut apabila mati saja anak Adam, maka terputuslah segala amal ibadahnya. Kecuali 3 kata Rasulullah. Yang pertama, iaitulah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni tak mestinya ilmu agama. Janji ilmu tu boleh bagi manfaat pada orang. Nah? Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, sesiapa yang nakkan makanan waktu berada di mahsyar, waktu hidup atas dunia, banyakkan sedekah makanan. Siapa yang nak minuman di mahsyar, maka di dunia ni lah banyakkan sedekah minuman. Dan siapa yang nak pakaian di mahsyar, maka di dunia ni banyakkan sedekah pakaian. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nah, sebab itu kesempatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya pada pagi yang mulia ini, untuk menyedarkan kita bahawa sakitnya sakaratul maut itu adalah sakit yang paling sakit. Tidak ada sakit yang paling sakit melainkan sakitnya sakaratul maut. Kecuali kepada orang yang mati syahid pada jalan Allah. Sakitnya sakaratul maut mereka, kata Rasulullah, seolah-olah seperti digigit oleh semut saja. Nah, walaupun kita tengok jasad mereka berkecai, kena bom dan sebagainya, tetapi sakitnya sakaratul maut mereka hanyalah seperti digigit semut sahaja. Ini orang yang mati syahid pada jalan Allah. Dan sebab tu ulama sebut, siapa yang tidak ada di dalam hati dia cita-cita untuk mati syahid pada jalan Allah, maka dibimbangi dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Sebab tu dalam hati kita ni kena ada juga cita-cita untuk mati syahid pada jalan Allah. Nabi bimbang takut-takut dalam hati kita ni tak ada langsung jiwa untuk mati syahid pada jalan Allah, dibimbangi dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada pihak penganjur pada pagi yang mulia ini kerana sudi menjemput saya, insan yang sabar kekurangan, yang masih lagi dalam keadaan menuntut ilmu Allah. Jadi saya harap ibu ayah sekalian doakan saya agar dipermudahkan segala urusan, terutamanya dalam menyampai dakwah baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan ibu ayah dapat ambil apa yang saya sampaikan untuk disampaikan pula kepada anak cucu kita, ahli keluarga kita dan adik-beradik kita. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan membantu kita pada saat kita menghadapi sakaratul maut, pada saat kita berada di barzah, pada saat kita berada di mahsyar, pada saat kita berada di atas mizan, pada saat kita berada di titian sirat, dan akhirnya memberi penyudah kepada kita untuk berehat di telaga Kausar baginda Nabi sebelum kita dimasukkan ke dalam syurga Allah, dan akhirnya dapat kita balik ke rumah kita yang asal, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya tutup, marilah sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saya. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah sebenar bulan Syawal yang mulia ini, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نوّرت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah. Berkatilah himpunan kami pada pagi ini ya Allah. Jadikanlah asbab himpunan kami ini ya Allah. Akan kami dimasukkan ke dalam syurgamu ya Allah. Rumah asal kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami ya Allah. Dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu ya Allah. Dosa-dosa besar kami meninggalkan solat dengan sengaja ya Allah. Dosa-dosa besar yang telah kami lakukan ya Allah. Sepanjang kami hidup di atas muka bumi-Mu ini ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu dan bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa mertua kami ya Allah. Ampunilah dosa jiran-jiran sahabat-sahabat kami ya Allah. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepadamu ya Allah. Dalam masa yang sama ya Allah, kami amat kasih dan rindu kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pilihlah kami ya Allah. Kau pilihlah kedua ibu bapa kami ya Allah. Kau pilihlah pasangan kami ya Allah. Kau pilihlah kedua ibu bapa kami ya Allah. Kau pilihlah kedua ibu bapa mertua kami ya Allah. Kau pilihlah seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Kau pilihlah sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami ya Allah. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Untuk mendapat syafaat baginda Nabi ya Allah. Dan dapat minum air telaga Kausar baginda Nabi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sedar ya Allah. Di hari akhirat nanti ya Allah, tidak ada makanan dan minuman buat kami ya Allah, kecuali telaga Kausar baginda Nabi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau sembuhkanlah segala penyakit yang terdapat di tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit yang terdapat di tubuh badan ahli keluarga kami, pasangan kami ya Allah. Jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, yang sedang diuji oleh-Mu ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit mereka ya Allah. Panjangkanlah usia kami dan usia mereka ya Allah. Agar kami dapat melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah. Semata-mata kerana-Mu ya Allah. Jadikanlah ujian sakit kami ya Allah sebagai kifarah kepada dosa-dosa kami ya Allah, dan angkatlah darjat kami dengan ujian tersebut ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kedua ibu bapa kami ya Allah. Pandanglah kedua ibu bapa kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikanlah istiqamah dalam diri kami ya Allah, agar kami dapat melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah. Sebelum kami kembali menghadap-Mu ya Allah, masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga-Mu ya Allah, bersama dengan Nabi kekasih kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ya Allah amat merindui Nabi kekasih kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk menatap wajah yang mulia ya Allah, wajah Nabi kekasih kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah.
yang sentiasa berdoa kepada kami ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami ya Allah, yang akan mengkafankan kami ya Allah, yang akan menyembahyangkan kami ya Allah, yang akan mengkebumikan kami ya Allah, yang akan mentalqinkan kami ya Allah, yang akan berdoa siang dan malam buat kami ya Allah, apabila kami sudah tidak ada lagi ya Allah di atas muka bumimu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah zuriat keturunan kami ya Allah, zuriat keturunannya suka mendirikan solat ya Allah, yang suka melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah sepanjang bulan Ramadan yang lalu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah yang telah kami lakukan ya Allah sepanjang kami hidup di atas muka bumimu ini ya Allah, sama ada dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Ustaz. Ustaz. Terima Saya kasih. nak baca sikit soalan daripada jemaah. Boleh Ustaz ya? Satu soalan je. Bagaimana cara untuk kita melalui saat-saat kematian di mana saat iblis datang menggoda? Adakah tips atau doa semasa kita hidup ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gangguan dia, waktu menghadapi sakaratul maut, kita akan diganggu oleh iblis laknatullah. Jadi tips dia, yang pertama sudah pastilah kita kena belajar ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid kena mengaji. Sebab mengenal Allah itu adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Bila tauhid kita kemas, barulah kita akan terselamat. Sebab tu orang tanya, benar orang tanya saya, Ustaz, tujuan kita belajar ilmu tauhid ni untuk apa? Tujuan kita belajar ilmu tauhid iaitulah untuk selamat daripada gangguan iblis dan syaitan waktu menghadapi sakaratul maut. Nah, zikir banyak pun tak boleh tolong kita. Zikir ni la ilaha illallah tapi tak kenal Allah. Kan? Yang pentingnya apa dia? Kenal Allah. Bila kita kenal Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. La ilaha, penafian. Tidak ada Tuhan. Tuhan yang macam mana? Kukuklah Tuhan, ada Tuhan yang nak sama dengan Allah. Tak ada. Illallah, kecuali Allah. Sebab tu kena kenal. Allah kita ni lagu mana? Allah kita ni tak ada lagu. Kan? Kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala ni lagu mana? Jawab dia, tak ada lagu. Nak abad lagu mana? Tak ada lagu. Kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala macam mana? Tak ada macam. Nak abad macam mana? Tak ada macam. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura, ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala ni tak sama. Jangan kita duk kata Allah Ta'ala ni ada tangan. Allah Ta'ala ni bertempat. Sebab Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un. Sebab itu dosa mensyirikkan Allah ni dosa nombor 1 paling besar. Siapa yang mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, maka kekal dia dalam neraka selama-lamanya. Maka tips yang pertama sekali, kena kenal Allah. Nak kenal Allah, kena belajar ilmu tauhid. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Okey, alhamdulillah jazakallahu khairan al-fadhil Ustaz Ahmad Syahrizal atas kesudian berkongsi ilmu mengenai kematian itu sakaratul maut, dan Allah SWT akan memberikan ganjaran kepada hamba-Nya atas setiap perkara yang dilakukannya, dan begitu juga dengan penderitaan ketika melalui saat kematian, iaitu ketika menghadapi sakaratul maut, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak manfaat dan kefahaman bagi kita semua pada pagi ini, dan terima kasih kepada jemaah sudi duduk sama-sama hingga ke akhir majlis ini. Dan teruskanlah pada pukul 5 malam dan pukul 9 malam nanti ada program kita lagi. Dan Ustaz dah tutup tadi, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah cepat sembuh insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Amin Oh, amin amin. sakit Ya Rabbal pun alamin. hebat, sakit pun hebat. Subhanallah, tabarakallah. Allahumma salli ala Ni apa? sayyidina Terima Muhammad. kasih Ustazah. Kalau Assalamualaikum. Kalau ada kasih. anugerah boleh bagi kat anugerah kat Ustazah. Okey, terima kasih Terima semua. kasih. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.